Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada Sabtu. Kedatangan beliau ke Sarawak adalah bagi merasmikan program Citra-Warna Keluarga Malaysia 2022 yang akan berlangsung malam ini di tebingan Kuching. Ketibaan Perdana Menteri di Balai Ketibaan KIA disambut oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri, Setiausaha Persekutuan, Datuk Amir Omar, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Iqbal Joyi. Untuk rekod, ini merupakan kunjungan kali ketiga Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ke Sarawak. Dalam perkembangan sama, Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP baharu yang lebih ketat kepada pengunjung program Citra-Warna Keluarga Malaysia 2022 yang diadakan sehingga Ahad. Program yang berlangsung di 3 lokasi utama merangkumi tebingan sungai Waterfront Kuching, Jalan Main Bazar dan Padang Merdeka itu akan sentiasa dipantau dan pemeriksaan dilakukan di setiap laluan masuk diikuti pengawasan setiap masa sepanjang program dijalankan. Berikut merupakan SOP baharu yang ditetapkan sepanjang program. Kompaun akan dikenakan ke atas individu yang gagal mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Dalam pada itu, hanya 350 jumlah pengunjung sahaja dibenarkan masuk di dalam kemah utama pada satu-satu masa yang mana pihak berkuasa yang bertugas akan menutup laluan masuk apabila had kemasukan telah mencukupi. Laporan selanjutnya, Menteri Muda Pengangkutan 1 yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung, Datuk Dr. Jerit Susil telah merasmikan jambatan baru yang menghubungkan Kampung Sungai Burong, Siburan pada Jumaat. Jambatan tersebut telah siap sepenuhnya pada bulan Mac 2021 dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Menurut Datuk Jerib, jambatan bernilai RM150,000 tersebut adalah di antara projek transformasi luar bandar RTP yang telah diluluskan pada tahun 2019 yang mengambil masa selama 6 bulan untuk dilaksanakan bermula pada Oktober 2020. Perkembangan berikutnya di Bau. Majlis Apresiasi sempena sambutan ulang tahun ke-65 Majlis Daerah Bau MDB 2022 telah diadakan di Dewan Suara Bau pada Jumaat. Menteri Muda Pengangkutan 2 yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinek hadir menyempurnakan majlis tersebut bersama Adun Serembu Miro Simo. Semasa berucap, Datuk Henry memberitahu MDB berada dalam radar pembangunan ke arah Sarawak Maju 2030. Ini kerana jelasnya sepanjang 6 tahun yang lalu sehingga kini, MDB sentiasa menunjukkan prestasi yang baik dengan bekerja tanpa mengira masa di samping aktif melakukan pelbagai aktiviti dalam usaha membawa nama MDB ke tahap yang tinggi di mata masyarakat. Katanya dalam tempoh tersebut, MDB telah mengadakan 2 sambutan besar di daerah Bau yang turut dihadiri Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Almost every year, long masuk, everything has been to more than 10 times for the past 4 years. Jadi CM sudah 17 kan, so he has been to more than 10 times, and he said, especially in this. Seterusnya, kursus asas penyiasatan merupakan salah satu usaha kerajaan negeri ke arah melahirkan golongan pegawai penyiasat yang cekap dan berintegriti bagi menghasilkan kertas siasatan yang berkualiti. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion dalam majlis makan malam penutupan kursus berkenaan di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Jumaat berkata, bagi mendepani usaha tersebut, penjawat awam perlu melengkapkan diri dengan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan kemahiran yang relevan serta amalan siasatan yang termaju merangkumi kedua-dua korpus ilmu iaitu eksplisit dan tasit. Seramai 34 pegawai Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN dan 4 pegawai penyiasat dari jabatan dan agensi lain iaitu Jabatan Hutan, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak dan Miri City Council telah terlibat dalam kursus tersebut yang berlangsung selama 3 minggu bermula 7 Februari 2022 dan tamat pada 25 Februari.
Seterusnya, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK dan Jabatan Pertanian memainkan peranan penting untuk memajukan industri asas tani di negeri ini. Demikian jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau. Berucap pada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-31 2021 pada Khamis, Dennis memberitahu ini adalah bagi mengurangkan kebergantungan kepada hasil pertanian dari negara luar. Tambahnya, kerajaan juga mahu menjadikan Sarawak sebagai pengeluar makanan di negara ini dan sentiasa menggalakkan para petani di negeri ini supaya mengusahakan pertanian secara komersial dan moden. Jelas beliau, bantuan dari segi input pertanian dan modal merupakan antara usaha kerajaan untuk menggalakkan penduduk berminat dalam aktiviti pertanian ini. Mesyuarat Agung itu diadakan bagi memilih pengerusi PPK Baram yang baru dan seluruh jawatan kuasa yang sedia ada bagi sesi 2022 hingga 2023. Pada pemilihan itu juga, Dennis telah dilantik sebagai pengerusi PPK Baram yang baru. Beralih dengan laporan di Sibu, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon kepada pihak kerajaan agar mengkaji semula sistem saraan dan melaksanakan sistem saraan yang baru untuk penjawat awam. Presiden QPEX Malaysia Datuk Adnan Mat berkata sistem saraan hari ini adalah sistem saraan Malaysia yang digunakan selama 20 tahun sejak 2002. Dan sistem saraan yang kita guna pada hari ini ialah sistem saraan Malaysia yang telah digunakan semenjak tahun 2002. Ini bermakna telah 20 tahun sistem ini digunakan. Sudah tentu ianya telah tidak kompetitif, tidak relevan dan tidak mampu untuk kami mendapat pendapatan yang selesa, perbelanjaan yang adil. Justru itu, sistem saraan perlu diubah dan dilaksanakan oleh kerajaan kerana kerajaan sendiri telah mengunjurkan sistem saraan ini boleh berubah setiap 10 tahun. Dengan itu, dalam sistem yang baru ini juga kami mohon pada kerajaan supaya melaksanakan suatu gaji minimum yang baharu yang QPEX cadangkan ialah 1,800. Menjelas kepada media selepas Perhimpunan Pegawai Awam bersama Pesuruhjaya Polis Sarawak di Sibu pada Jumaat, Datuk Adnan menjelaskan memandangkan kerajaan menyasarkan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2025, ia perlu menyemak secara beransur-ansur imbuhan penjawat awam. Terdahulu, Ketua Jabatan Pengurusan IPK Sarawak SAC Gilbert Philip Layang dalam ucapannya mengingatkan penjawat awam agar sentiasa meningkatkan prestasi kerja dengan menjiwai tanggungjawab tugas masing-masing agar dapat melaksanakan tuntutan tugasan jawatan yang disandang dengan sempurna. Dalam menghadapi cabaran yang sentiasa berubah, sebagai pegawai awam, kita perlu sentiasa meningkatkan prestasi kerja dengan menjiwai tanggungjawab tugas masing-masing agar dapat melaksanakan tuntutan tugas jawatan yang disandang dengan sempurna. Namun begitu, kebolehan serta pengalaman kerja yang dimiliki tidak harus menjadikan kita bersikap bermegah-megah dan berpuas hati atau complacent dengan tahap pencapaian yang ada, sebab sikap ini boleh mengundang berbagai masalah yang akan merugikan perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Menurut Gilbert lagi, reputasi dan imej PDRM bergantung kepada kaki tangannya yang disifatkan umpama sebuah keluarga yang besar dan saling memerlukan satu sama lain untuk bertindak proaktif. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.